Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan alimkanlah kami dengan ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Umar Khattab, Kampung Gua Said Alwi, seterusnya tim Suara Sunnah, saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir surah Yasin yang lalu kita berhenti setakat pada ayat 18 dan 19. Malam ni kita masuk pada ayat yang ke-20 hinggalah 21. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maksudnya ialah waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan sewaktu utusan-utusan itu menghadapi ancaman. Masa itu utusan-utusan yang kita telah bincang sebelum ini menerima ancaman. Maka datanglah seorang lelaki, rajul, datang seorang lelaki dari aqsal Madinah, dari hujung bandar itu, dalam keadaan berlari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lalu dia berkata, dia bagi nasihat, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah utusan-utusan itu. Itu ayat yang ke-20 dari surah Yasin. Ayat yang ke-21, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu upah. Ikutlah orang yang tidak meminta upah ketika dia berdakwah. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin mukminin, dua ayat ini menceritakan tentang seorang lelaki. Ayat ini menceritakan tentang seorang lelaki. Dalam ayat Quran ini dia tak sebut siapa lelaki itu. Rajulun, kan, waja'a min aqsal Madinah, dan telah datang dari hujung bandar. Dari hujung bandar, daripada luar bandar, pinggir bandar. Rajulun, satu orang lelaki. Siapa dia lelaki ini?
Maka para ulama menceritakan tentang hal ini di dalam tafsir mereka. Antara yang menjadi rujukan kita yang utama adalah tafsir Imam Ibn Kathir. Untuk tujuan kita belajar malam ni, kita banyak rujuk kepada tafsir Imam Ibn Kathir. Disebut bahawa Ibn Ishaq dalam riwayat dia, berdasarkan kepada riwayat daripada Ibn Abbas dan juga daripada Ka'ab al-Ahbar dan juga daripada Wahab Ibn Munabbih, yang telah menyatakan berdasarkan 3 riwayat ini bahawa sesungguhnya dalam kisah ini penduduk negeri itu hampir-hampir membunuh utusan yang kita bincang sebelum ni. Masa itu mereka hampir membunuh. Jadi utusan itu diancam untuk dibunuh. Lalu ketika utusan itu menghadapi ancaman untuk dibunuh, maka datanglah seorang lelaki. Dalam ayat yang kita baca tadi, datanglah seorang lelaki yang dengan tergesa-gesanya, dengan cepatnya datang berlari. Tujuan dia untuk menolong, menyelamatkan utusan itu daripada ancaman bunuh penduduk berkenaan. Dia datang. Baik, siapa dia ni? Yang kata lelaki ni, rajulun. Rajul ni siapa dia? Quran dia tak sebut siapa dia. Tetapi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, termasuk yang disebut oleh Imam Ibn Kathir, dia kata bahawa yang dimaksudkan lelaki itu, dia dikenali dengan panggilan Habib. Dia dikenali dengan panggilan Habib. Siapa dia ni? Dia ini dikenali sebagai seorang tukang, kalau kita bahasa kita ni, dia merawat orang. Dia tugas dia merawat orang. Dan dia ini dikenali mengikut tafsir Imam Ibn Kathir, dia satu orang yang banyak bersedekah. Seorang yang banyak bersedekah. Dalam pengajian kita sebelum ni, kita dah sebut bahawa antara amalan yang sangat penting, yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat kelak, di samping amalan-amalan lain, amalan yang disebut sebagai banyak menyelamatkan manusia adalah amalan bersedekah. Dan sedekah ini, dia tidak terhad kepada harta benda sahaja. Dia tidak terhad kepada wang ringgit sahaja. Dia bergantung kepada kemampuan kita. Siapa yang ada duit ringgit, maka dia bersedekah dengan harta benda dia, dengan duit ringgit dia. Siapa yang tidak ada harta dia, tapi dia boleh bersedekah dengan menggunakan tulang 4 kerat dia, dengan menggunakan tenaga dia, maka dia bersedekah dengan menggunakan tenaga dia. Dia tolong orang secara percuma, dia tidak mengharapkan sebarang upah. Ataupun dia bersedekah dengan menggunakan ilmu dia. Ada orang, dia ni arkitek, dia boleh melukis, maka bila dia tahu ada qaryah dia nak buat masjid, maka dia offer diri dia, dia volunteer, dia jadi sukarela. Tak apalah, saya buat, saya tak charge apa-apa, ini ada sedekah saya pada jalan Allah Ta'ala. Dia infak diri dia, Ada orang dia engineer, ada orang dia doktor, ada orang dia lawyer dan sebagainya, maka dia berkhidmat secara percuma, maka itu juga dipanggil sebagai sedekah. Baik. Dan mengikut riwayat daripada ketiga-tiga tadi, daripada Ibnu Abbas, daripada Ka'ab al-Ahbar dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa dia ni satu orang yang sangat suka bersedekah, sehingga kan bila dia bekerja, hasil kerja tu dia bagi 2. Hasil kerja dia bagi 2. Kalau kita bagi 2 tu dengan maksud yang kita bagi 2 tu, satu kita nak guna, satu lagi kita simpan. Tapi Habib, dia telah mengambil separuh daripada yang dia dapat daripada kerja dia, tujuannya untuk bersedekah. Dia dah allocate khas separuh daripada hasil kerja dia untuk sedekah. Ini orang ni, keutamaan dia. Manakala Ibn Ishaq juga mengatakan bahawa, dia kata bahawa ada satu orang lelaki yang disebut dalam surah Yasin dengan perkataan rajul. Siapa dia rajul itu? Dia dikenali dengan nama Habib. Ini juga riwayat yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
tetapi dia ni ada penyakit yang teruk untuk diri dia. Begitu juga pendapat daripada Ats-Tsauri yang meriwayatkan bahawa lelaki itu nama dia adalah Habib ibn Murri. Kemudian ada lagi beberapa pendapat yang lain. Antaranya riwayat yang bersumberkan daripada Ikrimah dan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa rajul dalam ayat yang kita baca tadi dia bernama Habibun Najjar, yang mana kemudiannya Habib An-Najjar ini dibunuh oleh kaum dia. Dibunuh oleh kaum dia. Ada juga pendapat contohnya Umar Ibn Hakam, dia kata Habib ini seorang padri. Dia ada pelbagai pendapat. Dan Qatadah mengatakan bahawa Qatadah mengatakan bahawa Habib An-Najjar dia merupakan seorang ahli ibadah dan dia menghabiskan usia dia untuk beribadat dalam salah satu gua yang ada pada penghujung bandar itu. Baik. Kalau kita tengok kepada beberapa pendapat ini, antaranya kita lihat sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata bahawa bersabit dengan ayat yang kita baca sebentar tadi. Baik. Bersabit dengan ayat yang kita baca sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan Habib An-Najjar, iaitu daripada ini dia adalah satu orang yang mana bila dia bekerja dia infak sebahagian daripadanya pada jalan Allah Ta'ala. Maka pada ayat itu kemudiannya pada ayat yang ke-21 dia kata ittabi'u, maka ikutlah man la yas'alukum ajra, orang yang tidak meminta kepada kamu sebarang upah, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maknanya ayat Quran ini seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita berdakwah, kita diajar supaya tidak meminta upah daripada manusia. Apa maksud kepada supaya kita tidak meminta upah daripada manusia? Dan inilah yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan apa hukum manusia yang mengajar orang lain, termasuk yang berdakwah, mengajak manusia kepada agama, kemudian dia menerima upah atau dia meminta upah atau dia menentukan upah dia berapa. Ini ada perbahasannya. Antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bila dia tafsir ayat ni, dia kata apa? Dia kata apabila ayat ini menyebut وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Dia kata ayat ini menceritakan tentang satu orang lelaki yang kita sebut Habib An-Najjar, yang dia datang daripada hujung bandar itu. Dengan cepat-cepat dia datang, dia bagi tahu dekat kaum dia. Dia kata, ya kaum, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Ikutlah orang yang tidak meminta upah kepada kamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa antara pelajaran penting daripada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 surah Yasin yang kita baca tadi, dia kata bahawa apabila satu orang da'i, satu orang pendakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kata hendaklah pendakwah itu, da'i itu menjauhkan diri dia daripada mengambil harta daripada tangan manusia, walaupun mereka bagi. Walaupun orang bagi, tapi dia kata hendaklah satu orang da'i mengelak daripada mengambil harta daripada tangan manusia. Dia kata. Sebab apa? Dia kata kerana yang demikian itu akan mengurangkan kedudukannya apabila dia menerima, sebab orang yang memberikan itu kerana dakwah dan nasihat dia. Pendakwah datang ke tempat kita, dia bagi nasihat kepada kita. Lepas tu kita bagi upah di atas nasihat yang dia bagi dan dakwah yang dia bagi.
Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata itu akan mengurangkan kedudukan dia. Itu akan mengurangkan kedudukan dia. Dan dia kata kerana sesungguhnya para Rasul alaihimus salatu wassalam, mereka tidak meminta upah daripada manusia, sama ada dengan perkataan dia ataupun dengan keadaan dia. Kerana itu dia kata kita mengetahui jeleknya, buruknya apabila orang dia bagi nasihat kepada manusia, selesai dia bagi nasihat, dia kata sesungguhnya aku ada hajat, aku ada keperluan, aku ada keluarga dan sebagainya, sehingga akhirnya tujuan dia bagi nasihat itu adalah tujuan untuk dunia. Nampak tak dia punya huraian dia tu? Kenapa dibimbangi? Kenapa dikhawatirkan orang yang bagi nasihat itu, orang yang berdakwah itu mengambil upah daripada dakwah yang dia lakukan? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata sebab di hujungnya nanti tujuan dia bagi nasihat tadi bukan kerana agama, tapi kerana dunia. Buktinya apa? Buktinya apabila kita nak mengajar orang, bila kita nak berceramah, bila kita nak bagi nasihat, maka kita akan mencari tajuk, kita akan mencari konten, kita akan cari bahan yang orang suka dengar je. Yang orang tak suka dengar, kita tak mau dah bagi nasihat. Yang boleh menyakitkan hati orang, yang boleh menyebabkan orang terasa, kita tak mau cakap. Maka orang macam ni lah yang dibimbangi. Bila dia berdakwah itu akan menyebabkan niat dia tadi bertukar kepada semata-mata mengharapkan dunia. Maka apabila dia berdakwah kerana mengharapkan dunia, maka itu menghinakan kedudukan dia. Kita mengajar tuan-tuan, kita tak boleh mengharapkan habuan dunia. Sebab apa? Sebab nanti kalau orang tu buat silap, kita nak tegur ke tak mau tegur? Kita nak cakap ke tak mau cakap? Nanti kalau aku cakap, dia potong pula. Kan? Dia potong pula. Biasa bagi 500, biasa bagi 500, ni tiba-tiba bab sensitif. Nanti AJK bisik, ni kita potong elang ustaz, bagi separuh. Kan? Pasal apa? Pasal malam ni duduk tibai kita. Pasal malam ni duduk belasah kita. Ini masalah dia tuan-tuan. Maka bila kita mengajar orang, tujuannya kerana mengharapkan allowance, kerana mengharapkan bayaran, akhirnya kita tak akan tegur orang. Akhirnya kita tak akan bagi nasihat pada orang. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang bila dia hantar anak dia pergi sekolah, tujuan dia apa? Kalau tujuan dia supaya cikgu di sekolah akan perbetulkan anak dia, maka bila dia dengar cikgu dia pukul anak dia, mula-mula dia buat apa? Setengah mak dengan ayah, dia bawa cangkui pergi sekolah. Dan memang dia pakai cangkui pun. Dan memang kerja dia dengan cangkui tu. Dia tahu-tahu dia bawa cangkui. Agak-agak tuan-tuan, cikgu kalau tengok mak dengan ayah datang dengan cangkul pergi sekolah, lepas tu agak-agak cikgu tu dia nak tak selepas tegur anak kita? Lantak hang dia kata. Sebab kan bila kita hukum anak dia, nanti dia akan marah kat kita. Ni masalah dia tuan-tuan. Kita nak cari satu orang cikgu yang tak peduli mak dia suka ke, mak dia tak suka ke, aku akan bimbing budak ni. Pak dia nak maki aku ke, pak dia nak bagi buah tangan ke, pak dia tak peduli ke apa ke, aku tak peduli. Aku nak didik budak ni sampai dia jadi orang yang bagus. Berapa ramai guru yang macam tu? Banyaknya tuan-tuan, bila dia tahu orang tak suka benda yang dia buat, sedangkan dia bimbing tu betul, banyaknya akhirnya dia akan ignore, dia akan tak peduli je. Bila jadi macam tu, rosak masyarakat. Masyarakat akan jadi rosak. Sebab guru-guru yang ada, dia hanya melihat kepada dunia. Dia tidak lagi ikhlas bila dia bimbing murid-murid yang ada di depan dia.
Ni siapa kat sini jadi pensyarah? Ada tak? Kan? Pensyarah universiti, guru sekolah. Tuan-tuan, saya pun adalah juga pengalaman untuk jadi pensyarah universiti. Tapi saya bukan nak cerita hak universiti saya. Nanti tuan-tuan kata, ustaz universiti mana? Kita cek. Tak, ini bukan cerita universiti hak saya duk mengajar, tak. Ni saya cerita universiti lain. Universiti lain. Kawan-kawan kita ni ramailah lawyernya, ustaznya, pensyarah universitinya apa semua. Jadi sekali-sekala pergi jumpa dia orang ni, cerita masing-masing lah. Lawyer cerita cara lawyer. Yang ustaz cerita pengalaman jadi ustaz. Yang lecturer universiti cerita pengalaman lecturer universiti. Kawan saya seorang ni tuan-tuan, guru sekolah swasta. Guru sekolah swasta. Murid dia ni bayar sebulan tuan-tuan bukan ratus. Sebulan dia tak bayar ratus. Dia bayar 1,000 sebulan. Sekolah swasta ni. Tuan-tuan nak tahu, cikgu sekolah swasta tak boleh bagi nasihat dekat student dia. Marah, nasihat tak apalah, marah sikit je, report sampai dekat parent. Parent ni semua gaji puluh ribu. Parent ni datang kat sekolah, cikgu ni will be in trouble. akan berada dalam masalah. Ni cikgu akan duduk dalam masalah. Kawan saya cerita, dia kata pening kepala, dia kata budak teruk. Tapi bila kita nak perbetulkan dia, kita panggil dia, kita tegur dia, kita kena marah. Habis nak buat macam mana? Pasal gaji aku siapa bayar? Sekolah bayar. Sekolah ambil kat mana? Daripada yuran mak pak. Akhirnya cikgu tak boleh buat apa, tuan-tuan. Hinanya jadi guru bila kita duduk sampai ke tahap tu. Hina, tuan-tuan. Tujuan guru untuk mentakdibkan murid dia, tetapi kerana mengharapkan gaji tiap-tiap bulan, akhirnya guru tak boleh buat apa. Saya bukan nak hina orang yang jadi guru di sekolah swasta, bukan. Tapi kita nak hurai ayat ni, nak cerita kenapa para ulama membahaskan panjang lebar tajuk berdakwah tapi ambil upah. Kenapa para ulama ada pendapat pertama, ada pendapat kedua, ada pendapat ketiga? Pasal apa? Pasal ni. Satu lagi, tuan-tuan. Universiti swasta, tak mau sebut universiti mana. Universiti swasta. Kalau student tak datang kelas, apa yang patut kita buat? Siapa yang ada pengalaman jadi lecturer universiti? Ataupun siapa yang pernah jadi student di universiti? Apa kita buat? Kita akan bar budak tu, betul tak? Kita akan bar budak tu. Kita akan halang dia daripada menduduki exam, menduduki peperiksaan. Zaman saya belajar dulu, tuan-tuan, pensyarah cukup senang untuk bar student. Student terpaksa cari pensyarah, merayu-rayu, minta supaya ditarik balik atau dia dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Zaman sekarang, tuan-tuan, ada sebuah universiti, tak mau sebutlah universiti mana, universiti swasta, ada sebuah universiti, mak dengan ayah komplain dekat pihak pengurusan, pihak pentadbir universiti, komplain kenapa pensyarah ni bar, halang anak dia ambil exam. Last kali pensyarah ni hak salah. Hinanya kita, tuan-tuan, sebab kita makan gaji. Orang yang berkuasa ke atas kita, walaupun pelajar tu salah, tapi pensyarah terpaksa akur. Ini yang jadi concern kepada para ulama apabila kita bergaji, apabila kita menerima upah, maka bila kita nak mendidik masyarakat, bila kita nak mendidik manusia, kita akan terikat. Ada seorang lagi kawan saya, ni semua kawan saya belaka, saya tak ada satu pun. Ni semua cerita kawan saya belaka. Kawan saya seorang lagi, sama juga, tuan-tuan, universiti swasta. Biasalah universiti kita kena buat assignment, kan? Kena buat assignment. Siapa masuk universiti dia tahu kena buat assignment, tugasan. Ada setengah universiti tengok mata pelajaran, ada yang 60%, ada yang 40%, ada yang 50-50, macam-macam. Pelajar dia
tak buat tugasan, tak buat assignment. Kalau tuan-tuan jadi pensyarah, murid tuan-tuan, pelajar tuan-tuan tidak hantar assignment, katalah ada 2 assignment, apa tuan-tuan buat? Kalau saya bagi kosong. Betul tak? Kosong. Saya bagi kosong tuan-tuan. Engkau nak markah, engkau datang jumpa aku. Garang. Okay. Engkau nak markah, engkau datang jumpa aku. Tapi kawan saya ni dia cerita, keadaan dia bukan macam tu. Bukan pelajar yang datang merayu. Tapi pentadbir, pihak pengurusan suruh dia pergi cari student tu, kok mana pun pergi cari student tu, suruh hantar juga tugasan. Tak mau tengok markah kosong. Jadi pensyarah pula yang susah. Pensyarah pula nak kena cari pelajar dia. Tuan-tuan sekalian, ini yang menyebabkan para ulama bincang panjang lebar tajuk ni, tuan-tuan. Sebab bila kita dapat upah daripada orang, kita terikat dengan orang yang bagi upah kat kita. Kita terikat dengan orang yang bagi upah. Tapi kalau kita berdakwah, kita mengajar orang, kita tak terikat dengan upah. Engkau bagi ke, engkau tak bagi ke, aku tak peduli. Benda ni benda yang salah, aku kena bagi tahu. Maka kita akan sanggup bercakap benda yang benar, walaupun benda tu tak sesuai, benda tu susah untuk diterima oleh orang yang ada di hadapan tenaga pengajar tadi. Ini dia, tuan-tuan. Syekh Utsaimin dia kata, jikalau dia mengajar yang mana dia memerlukan kepada waktu, dia kena study dulu, dia kena siap bahan dulu, dia kena guna tenaga dia kena guna fikiran dia penat dan sebagainya. Maka Syekh Utsaimin kata, tidak mengapa kalau dia ambil upah. Kalau kena ada preparation, Syekh Utsaimin kata tak apa untuk dia ambil upah. Saya pernah, orang tahu saya duk mengajar, duk bagi ceramah pusing merata, dia orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz pasal setengah-setengah ustaz? Sedap orang kita ni, kan? Pasal setengah-setengah ustaz, dia minta deposit dulu 500. Kan? Ada masjid mana-mana nak jemput dia, dah ustaz ni selebriti pula, PU lagi, imam muda lagi. Ustaz Jalani ni tak apa, Ustaz Jalani ni dia bukan PU pun, kan? Ni PU, imam muda, selebriti, masuk TV. Bila kita nak jemput dia, tiba-tiba dia kata boleh, tapi kena bayar dulu deposit 500 dulu. 500 dulu. Apa pendapat ustaz? Saya, tuan-tuan, garuk kepala juga saya nak jawab. Saya sendiri, pengalaman saya sebagai ustaz dan orang jemput kita, tuan-tuan, garuk kepala juga, tuan-tuan. Pasal apa saya kata saya garuk kepala? Sebab prinsip saya sendirilah. Saya sendiri kalau boleh saya tak setuju ada deposit ni. Nak jemput kita pergi. Cuma ada beberapa insiden yang menyebabkan saya agak reserve dalam masalah deposit. Sebenarnya saya tak pernah menetapkan deposit, tak pernah. Tak percaya tanya Tok Imam, adalah deposit. Kok nak main malam ni, Tok Imam bayar dulu 500. Lepas tu baki kami bayar bila ustaz sampai dekat masjid. Tak ada. Saya tak pernah letak deposit. Cuma bila saya nak kata langsung tak boleh deposit pun, saya jadi agak berat nak kata tak boleh langsung deposit. Sebab pengalaman peribadi saya sendiri, saya rasa ada beberapa insiden yang tuan-tuan nak kena faham juga. Contoh, setengah-setengah tempat, tuan-tuan, setengah-setengah tempat, dia jemput kita pergi ceramah tempat dia. Pengalaman peribadi saya, tuan-tuan, ada satu tempat tu dia jemput saya 5 jam, memerlukan saya memandu kereta. 5 jam dari Penang. Tak mau sebutlah kat mana. Perlis 2 jam je. Perlis 2 jam. Jadi yang confirmnya bukan Perlis. Bukan Perlis. Bangkok pun bukan. Bangkok jauh sangat. Belah
belah selatan kena turun ke bawah, belah utara tak. Daripada Penang 5 jam saya kena memandu. Dah hantar surat, dah ada surat kata boleh ceramah apa semua, dah ada sign apa semua, kita pun pergilah. 5 jam memandu. Tuan-tuan nak tahu, sampai tengah hari ke tempat ceramah maghrib tu, saya diberitahu ceramah saya dibatalkan. Dan bukan sekali saya kena macam tu. Bukan sekali. Ada beberapa kali kita kena macam tu. Kalau tuan-tuan duduk di tempat ustaz, tuan-tuan duduk di tempat saya lah, tuan-tuan rasa macam mana? Kita dah tinggal semua kerja kita dah arrange semua jadual kita apa semua, nak pergi ceramah kita nak kena prepare, memandu 5 jam dengan duit minyaknya, dengan duit tol, dengan kita booking hotel, duit kita sendiri, tiba-tiba pergi, penganjur kata dibatalkan. Tuan-tuan rasa macam mana? Itu yang menyebabkan saya, bila orang kata deposit ni, saya kata bergantung kepada orang yang menetapkan deposit. Kalau dia memang dah banyak kali ada pengalaman buruk, dia sendiri dah kena pengalaman buruk banyak kali dengan penganjur, bagi saya itu hak dia untuk dia tetapkan 500. Ada penganjur tuan-tuan, dia minta kita beli dulu tiket. Hak ni berdebar tuan-tuan. Hak ni berdebar. Dia suruh kita beli dulu tiket. Sebab tu saya baru ni ada satu negeri minta saya pergi ceramah. Saya kata tak apa, saya pergi naik bas. Naik bas senang tuan-tuan. Kalau kena cancel pun RM40 je. RM40 je. Daripada kita beli kapal terbang pergi balik 400, tu lagi pening. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau orang tu dia terlalu mata duitan, yang tu kita pun tak setuju. Nampak sangat mata duitan. Tapi kalau dia tetapkan itu sebab dia nak protect, kan? Dia nak protect diri dia supaya tidak mengalami kerugian dan sebagainya, maka Syekh Utsaimin kata kalau memerlukan waktu, tenaga, fikiran, kepenatan dan sebagainya, Syekh Utsaimin kata tidak mengapa kalau dia mengambil upah. Dia kata berdasarkan hadis, inna ahaq ma akhadtum alaih ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak untuk kamu mengambil upahnya adalah kitabullah, yakni mengajar Al-Quranul Karim. Hadis Imam Bukhari. Maka dia kata menerima atau mengambil upah kerana mengajar Al-Quran atau berdakwah merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama berbeza pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahawa boleh menerima upah atau mengambil upah kerana mengajar Al-Quran ataupun berdakwah. Majoriti kata boleh, kan? Untuk mengajar Quran, untuk berdakwah, dia kata boleh menerima upah. Manakala ada juga ulama yang kata tak boleh. Ada juga ulama yang kata tak boleh. Siapa yang kata tak boleh? Antaranya Imam Az-Zuhri, Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahawai. Dia kata tak boleh terima upah bila kita mengajar orang. Ada ulama yang berpendapat sedemikian. Tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan duk mengaji dekat masjid Gua Syed Alwi ni, tuan-tuan pernah jumpa tak guru yang tak mau terima upah? Ada tak? Tak ada. Orang Perlis semua ambil duit. Oi, teruk orang Perlis ni. Orang Perlis terima duit semua. Dah, orang Perlis baik sebenarnya. Dia tunjuk dia terima, sebenarnya dia tak terima. Kok belakang dia masuk balik dan tabung. Kok belakang dia masuk balik dan tabung. Dia tunjuk kat depan, dia tak mau riak. Dia tak mau, dia terima, tak apa kita terima, lepas tu dia buat apa dengan duit tu kita tak tahu. Tak apalah, yang tu terpulang. Cuma saya nak cerita dekat tuan-tuan. Ada satu ustaz. Ada satu ustaz kita. Satu ustaz kita ni tuan-tuan. Saya kenal ada beberapa orang yang saya kenal sendiri. Dan AJK Masjid pun cerita benda sama. Maknanya saya pasti maklumat saya ni tidak salah. Saya pasti maklumat saya ni tidak salah. Sebab bukan saya seorang. Ada beberapa orang cerita benda yang sama. Bila kita banding, sama cerita dia. Satu orang, tak apalah, kita tak perlu sebut nama dia. Dia dah meninggal dunia pun. Satu orang, bila orang tanya dia berapa
bayaran kalau jemput dia datang ceramah, hak tu dia marah. Hak tu dia marah. Jangan tanya berapa. Satu. Lepas tu AJK Masjid cerita pada saya, bila kita bagi duit dekat dia, dia terima. Bukanlah kata dia tak terima, dia terima. Tapi dia kata bila kita pandang kat dia, nanti dia berasa tak ada orang tengok, dia pergi dekat tabung masjid, dia pergi bubuh. Duit dia terima tu dalam tabung masjid. Itu satu contoh orang kita kata ulama ataupun guru yang ada dalam masyarakat kita, yang mana dia nampak macam dia terima, tapi sebenarnya dia pulangkan balik wang yang dia terima. Satu. Contoh yang kedua, orang yang saya nak sebut ni, dia duduk dalam negeri Kedah. Tak mau sebut nama dia. Dia satu orang yang betul-betul dia zahirkan. Yang tadi dia sembunyikan. Hak nombor dua ni dia zahirkan, dia tak mau duit. Dia tak mau duit. Dia dah pesan kat masjid, duit kalau dia datang mengajar, jangan bagi duit kat dia. Tiba-tiba tuan-tuan, satu ustaz cerita kat saya, satu masjid ni bagi juga duit kat dia. Dalam keadaan dia kata kalau dia mengajar jangan bagi duit. AJK Masjid ni bagi juga duit kat dia. Tuan-tuan tahu ustaz tu buat apa? Ustaz tu koyak envelope tu depan AJK Masjid. Saya dengar cerita lagu tu, saya kata baiklah bagi kat aku. Baiklah bagi kat aku. Dia marah kalau orang bagi juga duit kat dia. Sebab dia kata dia pesan dah, jangan bagi. Jangan timbulkan bab duit. Yang ni terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya berpendapat cara pertama tu lebih baik. Kan? Cara pertama tu lebih baik. Kita cakap kita tak mau duit, tapi kalau orang bagi juga kita terima. Sebab kita nak jaga hubungan kita dengan manusia ni. Kadang-kadang orang nak buat baik dengan kita. Kan? Kita pun terima. Lepas tu tak apalah, lepas tu kita nak masuk dalam tabung ke dan sebagainya. Ada satu lagi ustaz tuan-tuan. Orang nak bagi duit kat dia, dia tak mau terima. Sampai kesudah tak mau terima. Sampai kawan-kawan tanya saya, Ustaz tahu tak nombor akaun ustaz tu? Dia pun nak masuk duit senyap-senyap. Saya kata kalau nombor akaun bank saya tahu. Kalau nombor akaun bank saya tahu. Nombor akaun bank orang mana aku tahu? Kan? Daripada bagi kat ustaz tu, dah ustaz tu tak mau bagi kat aku boleh terima semua. Jadi itulah contoh tuan-tuan betapa dalam masyarakat kita ni memang ada ustaz-ustaz kita yang tak mau duit. Mungkin wallahu a'lam, mungkin mereka termasuk dalam golongan ulama yang kita sebut tadi, Abu Hanifah, kan, Ishaq bin Rawahai, Imam Az-Zuhri dan sebagainya, yang berpendapat bahawa haram, tak boleh, dilarang bagi orang yang berdakwah, yang mengajar ilmu agama untuk menerima wang. Dan memang ada orang-orang yang macam ni, cuma bilangannya tak ramai. Yang berpendapat boleh, dia bagi alasan hadis yang kita baca tadi. Mana sebaik-baik upah ialah upah daripada Al-Quran, upah kerana mengajar ilmu Al-Quran, sebagaimana hadis Bukhari yang kita baca sebentar tadi. Baik. Kemudian antara pendapat-pendapat ni yang mana yang kuat? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahawa boleh mengambil upah dengan mengajar Al-Quran dan berdakwah, tetapi perlu diingat bahawa setiap orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengajar Quran atau dia berdakwah, maka sepatutnya diikhlas semata-mata kerana Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mengharapkan sesuatu daripada manusia, sama ada daripada manusia tu dalam bentuk harta ataupun benda-benda lain. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang tok-tok guru yang tak mau duit ni, orang suka buat baik dengan dia. Sebab orang tahu dia tak mau duit. Maka sebab tu kadang-kadang kita tengok ada tok guru ni, bila dia pergi ke mana-mana ada orang sponsor dia,
Ada orang bagi hadiah kat dia, handphone untuk guru, handphone cak ayam. Kan? Orang pun bagilah handphone hak mahal sikit sebagai contoh. Bila orang tengok dia nak makan, orang belanja dia makan, sebab orang tahu bila dia mengajar dia tidak mengharapkan upah dan sebagainya. Tapi hak golongan yang macam ni tak ramai lah. Yang golongan macam ni tak ramai. Yang sekarang orang duk bising sekarang ni ialah golongan selebriti yang menetapkan harga. Oh, nak jemput saya, okey, satu deposit. Yang kedua, kalau hotel lah, kena ada berapa bintang yang tertentu. Kan? Lepas tu pula sekali saya ceramah, contohnya 5,000 kan, ataupun 6,000, 7,000. Ini yang menjadi bahan perbualan dalam masyarakat kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata jikalau seseorang itu dia ada ilmu, lepas tu dia mengamalkan ilmu dia dan dia mengajar ilmu dia, maka dia akan mendapat kemuliaan di antara orang-orang yang sezaman dengan dia. Akan tetapi jikalau mereka menyampaikan ilmu kepada pencinta dunia untuk mengharapkan harta mereka, maka mereka akan jadi hina. Abdullah bin Mas'ud kata, bila kita mengajar, kita menyampaikan ilmu, tujuan ni kita nak mendapatkan harta tu, maka akhirnya kita akan jadi hina. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang akan bercakap, yang kita ni kalau tak bagi duit banyak, kita tak akan pergi. Surau yang sengit, kita tak mau pergi. Surau kampung, usang, kita tak mau pergi. Nak tunggu masjid yang besar, nak tunggu masjid Datuk Seri Tan Sri baru nak pergi. Maka kita akan dihina oleh manusia. Tapi kalau kita ikhlas, nak sampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyampaikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa mengambil kira berapa habuan yang kita akan dapat, maka kita akan dihormati oleh manusia. Kita akan dimuliakan oleh manusia. Ibnu Jamaah dia kata apa? Dia kata hendaklah orang yang ada ilmu membersihkan ilmu dia daripada menjadikannya sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi, sama ada untuk mencari kehormatan, harta, ataupun untuk berasa lebih hebat daripada kawan-kawan dia. Dia kata kena elak. Saya kadang-kadang tuan-tuan, bila masjid hello saya, ustaz, kami nak minta laluan boleh tak? Sebab ada ustaz jauh, ustaz daripada luar, daripada Pulau Pinang, kebetulan dia sampai kat sini, kami nak bagi peluang dekat dia untuk kuliah maghrib. Nak minta laluan ustaz. Laluan saya lah. Saya tuan-tuan, ahlan wa sahlan, suka sangat. Kalau pihak masjid, pihak surau nak minta slot saya tu diberi pada ustaz lain. Katalah tu imam, macam malam sekarang ni, hari Isnin, tu imam hello saya, ustaz, hari Isnin ni sepatutnya kuliah ustaz, tapi kita dapat satu orang pendakwah ni, dia susah nak dapat, tiba-tiba dia bagi tarikh yang berkebetulan dengan kuliah ustaz. Boleh tak ustaz bagi laluan? Kalau saya tuan-tuan, ahlan wa sahlan, seronok sangat kalau tu imam minta saya bagi kosong pasal nak bagi laluan dekat orang lain. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita duk selalu datang dah. Kita duk datang dah tiap-tiap bulan. Kadang-kadang bila datang selalu ni orang jemu juga. Tiba-tiba ada satu penceramah ni, katalah dari Indonesia ke, dari Arab Saudi ke, dari Mesir ke mana ke, katalah penceramah terkenal ni, dia dapat tarikh tu je. Tuan-tuan sekalian, katalah macam malam ni, kehadiran berapa ramai ni? Ada 20,000 orang ada malam ni. Katalah malam ni ada 100 orang. Kan? Ada 100 orang. Tiba-tiba dengan saya bagi laluan kepada penceramah tadi, yang tu imam hubungi saya minta laluan tu, bila penceramah tu datang, 1,000 orang datang malam ni, penuh dalam masjid. Agak-agak tuan-tuan, saya dapat pahala ke tak? Dapat. Saya dapat pahala. Tu imam yang duk ejas ni pun dapat pahala. AJK masjid yang duk ejas ni pun dapat pahala. Kita ni tuan-tuan, ada je program, kita jangan ananiyah, individualistik. Aku je hak pandai. Jangan. Kita dengki, ada ustaz lain lebih ramai pengikut, penuh masjid, kita ada 10 orang, kita dengki. Jangan.
Kita kena bersihkan, tuan-tuan, jiwa kita ni daripada benda-benda yang macam tu. Tak apalah kita mengajar ada 5 orang je. Tiba-tiba ada ustaz yang boleh crowd pula, boleh bawa crowd ramai dekat masjid ni. Dia nak ambil tempat kita. Kita bagi. Mudah-mudahan dengan kita bagi tadi, pahala tu kita dapat. AJK Masjid buat program, dapat pahala. Tuan-tuan yang war-warkan kod WhatsApp apa semua tu, Facebook, dapat pahala. Ada 10 orang datang kerana kita yang war-warkan, dapat pahala. Ada 50 orang datang kerana kita yang iklankan dalam Facebook, kita dapat pahala. Ni kadang-kadang susah, tuan-tuan. Perangai jenis tak suka tengok orang lain lebih hebat daripada kita. Ni problem. Ni problem. Ustaz yang macam ni problem. Dia rasa dia je. Kalau ada ustaz lain ramai orang, dia rasa tak betul. Saya kadang-kadang pergi kuliah, tuan-tuan. Tim yang buat rakaman ni kan, yang duk apa orang panggil tripod, pasang tripod ni, selalu duk mengadu kat saya. Dia kata, ustaz, kami pergi ke satu masjid ni, jemaah masjid tu tidak bagi kerjasama lah. Saya tanya dia pasal apa? Dia komplain wire ni, dia kata nak sujud tak boleh. Wire ni sujud-sujud pak patah wire. Dia marah lah. Apa ni, jemaah masjid tu marah pasal nak sujud kena atas wire. Saya lah, tuan-tuan, saya bukan tak ada pengalaman sujud atas wire ni, tapi bagi saya, kalau ada tim yang duk datang buat pasang tripod kaki 3 tu, bila dia datang, tuan-tuan, kita patut ra'i. Pasal apa kita patut ra'i? Tuan-tuan bagi laluan kat dia, tak kira lah wire kod ni ke wire kod mana, tuan-tuan tolong tunjuk plug dekat mana dan sebagainya. Cuba tuan-tuan bayang, siaran ni kalau masuk Facebook, masuk WhatsApp, dia orang buat video dan sebagainya, tersebar ilmu tadi, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Sejauh mana dia pergi, tuan-tuan, dan selama mana orang dapat ambil manfaat daripada ilmu tadi, selama itulah kita dapat pahala daripada Allah. Tapi kita, tuan-tuan, bukan kita lah, tapi sebahagian daripada kita ni ada sifat ananiyah, keakuan, aku. Kita tak fikir ke susah orang nak pasang tripod tu. Nak pasang tu ambil masa dah, tuan-tuan. Lepas tu lagi bila habis nak semayang, nak katuk balik tu, nak buh dalam beg pula tu. Ada satu masjid, tuan-tuan, tapi bukan di Perlis lah, di belah Pulau Pinang. Tim yang duk buat coverage ni kata kena marah pula. Orang nak semayang ni, buat pergi jauh. Macam tu dia buat dekat kawan kita ni. Tak boleh, kan? Dia orang ni buat sukarela je, tuan-tuan, bukan dapat upah pun. Jadi kita patut ra'i orang-orang yang nak sebarkan ilmu, supaya bila kita ra'i, kita accommodate dia orang, kita bagi ruang, dengan kita pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, kalau seseorang da'i tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi. Da'i, dia tok guru, dia ustaz, dia mengajar, dan dia tak ada rezeki yang cukup. Dan waktu dia habis dengan mengajar dan berdakwah semata-mata. Dia tak buat kerja lain. Menoreh getah pun tak, lawyer pun tak, doktor pun tak. Ada doktor seorang tu, tuan-tuan, dia tukang bawa kamera pun ada. Dia ada klinik, tapi dia infak hidup dia untuk menyebar luaskan dakwah. Yang ni saya kagum, tuan-tuan. Doktor ada klinik sendiri, tapi dia yang bawa kamera. Dia sendiri bawa kamera. Senior doktor, bukan doktor yang muda-muda tak. Senior doktor, dia infakkan hidup dia untuk dakwah. Maka apabila dia menghabiskan waktu dia semata-mata mengajar dan berdakwah, dia tak buat kerja lain, maka dibolehkan untuk menerima upah. Dan kepada ulil amri selayaknya diberikan imbalan yang setimpal kerana dia mengajar kaum muslimin. Dan ini antara pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tulisan dia. Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kata boleh mengambil upah jikalau da'i itu dia tak buat kerja lain, dia fokus hanya kepada pengajaran semata-mata. Jadi sidang hadirin mukminin, berdasarkan kepada apa yang kita melihat huraian yang disebut sebentar tadi,
kita dapati bahawa kunci kepada mendapat hidayah itu ialah apabila kita menerima nasihat daripada orang yang mengikhlaskan diri dia kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan sebarang upah. Sebab bila dia tidak mengharapkan sebarang upah, maka nasihat yang dia bagi tadi adalah nasihat yang tidak terikat dengan mana-mana kepentingan. Tak terikat dengan mana-mana kepentingan. Tapi kalau dia terikat dengan mana-mana kepentingan, tiba-tiba pihak yang terlibat tadi tertuduh dengan satu-satu pertuduhan, agak-agak dia berani tak nak ulas isu tu. Agak-agak berani tak nak ulas. Tak berapa tuan-tuan, tak berapa berani. Macam sekarang ni isu pembunuhan Khashoggi, kan? Pening juga ustaz-ustaz yang berkenaan. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Kita ulas sikit lagi, terganggu kita pula. Itu masalah. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kita ada pangkat, bila kita ada gaji, kemampuan kita untuk bercakap benda yang betul itu, yang hak itu, dia terbatas. Dia terbatas. Sebagaimana tuan-tuan lah, bila tuan-tuan kerja, tuan-tuan tidak bebas untuk mengkritik majikan tuan-tuan. Tidak bebas. Siapa kerja kerajaan dia tahu. Kan? Siapa kerja hospital dia tahu. Tuan-tuan jadi doktor, tiba-tiba jadi satu case negligence, professional negligence, medical negligence di hospital tempat tuan-tuan kerja. Akan ada arahan suruh tutup mulut, biar pengarah seorang je bercakap, betul tak? Kadang-kadang bila kita dengar pengarah bercakap, kita kata tak betul ni, tapi kita tak boleh bercakap. Pasal apa? Sebab kita kerja. Kita ada gaji, kita ada jawatan, maka kita terikat dengan jawatan kita. Ini tuan-tuan yang dimaksudkan oleh para ulama. Kenapa nasihat daripada orang yang tidak menerima upah, nasihat daripada orang yang tidak mengharapkan ganjaran keduniaan, nasihat dia jauh lebih berharga daripada nasihat yang datang daripada orang yang mempunyai kepentingan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.